masa dalam sejam setengah ke 2 jam. Cik Adik pun dah jeling-jeling. Pengenalan yang simple dan ringkas. Okey, topik 4, pemasaran dalam media sosial bagi usahawan. Okey, kita akan membincangkan 5 subtopik. 4.1 menjelaskan Akta Syarikat 2016, Pindaan 1965 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. 4.2 membincangkan pemasaran secara online. 4.3 mengambil bahagian dalam mempromosikan produk di Facebook dan 4.4 mengambil bahagian dalam mempromosikan produk di Instagram dan 4.5 mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan secara online. Okey, hasil pembelajaran khusus kita di bawah topik ini di bawah HPK 2. Hasil pembelajaran khusus 2 iaitu mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan secara offline dan online melalui campuran pemasaran. Okey, kluster domain pembelajaran adalah A2, domain efektif 2, dan kluster 4, personal dan kemahiran keusahawanan. Dan juga aktiviti pembelajaran dan pengajaran kita ada 14 jam untuk pembelajaran berpandu ataupun bersemuka dan juga pembelajaran kendiri tidak bersemuka adalah 12 jam. Dan penilaian topik 4 ini adalah simulasi jualan online sebanyak 30% pemakan. Okey, untuk topik 4.1 lecture selama 1 jam dan tidak bersemuka adalah 0.5 jam. Untuk topik point 2 untuk 4.2 membincangkan pemasaran secara online, lecture adalah 3 jam dan tidak bersemuka adalah 1.5 jam. Kemudian untuk topik 4.3 mengambil bahagian dalam mempromosikan produk di Facebook, tutorial selama 4 jam dan tidak bersemuka selama 4 jam. Kemudian untuk 4.4 mengambil bahagian dalam mempromosikan produk di Instagram, tutorial selama 3 jam dan tidak bersemuka juga 3 jam. Dan juga 4.5 mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan secara online. Tutorial 3 jam dan tidak bersemuka juga 3 jam. Okey, baik. Boleh kita masuk kepada topik yang pertama lah, subtopik yang pertama. Boleh. Okey, baik. Untuk 4.1 Akta Syarikat 2016 di bawah Akta Undang-Undang Malaysia Akta 77 Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Okey, slide ini contohlah kita nak memberikan gambaran lah kepada bagi saya lah untuk subtopik ini kenapa dimasukkan dalam ni sebabkan kita nak memberikan gambaran awal kepada kita punya pelajar kenapa sebelum kita menjalankan perniagaan kita perlu tahu apa itu sebenarnya akta-akta syarikat yang ada undang-undang. Jadi ini adalah slide ini menunjukkan laman web untuk SSM di mana kita boleh tunjukkan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, Akta Syarikat 2016 seperti yang diterangkan pada peringkat awal dikuatkuasakan pada 31 Januari 2017 bagi menggantikan Akta Syarikat 1965. Okey, kita boleh lihat kereta akhbar di sini dan juga bagi untuk cakap menyokong bahawa sebab sebelum ni kan ada isu okey ini Akta 2017 ke Akta 2016 ke Akta 2015 ke apa semua kan. Okey, so kita tengok satu video berita yang mengesahkan bahawa ini adalah Akta 2016 yang telah dilancarkan pada 2017. Boleh dengar tak? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar? Tak dengar. Ha? Ni dengar? Okey, dah dengar. Dalam konteks perniagaan Lahan sikit. ini Akta Syarikat 1965 akan digantikan dengan akta baru iaitu Akta Syarikat 2016. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Datuk Zahra Abdul Wahab Tenar, akta baharu ini menghapuskan prosedur yang tidak lagi relevan dalam konteks perniagaan moden. Sepanjang 51 tahun, Akta Syarikat 1965 dikuatkuasakan. Ia telah dipinda sebanyak 35 kali mengikut perkembangan ekonomi dan keperluan komuniti perniagaan semasa. Kenapa kita buat pindaan tersebut adalah kerana kita mengikut kepada perkembangan ekonomi dan keperluan komuniti perniagaan masa kini lah. Dan dengan itu, dengan terlalu banyak pindaan untuk kita mengetahui tentang perkembangan semasa. Sebab itulah kita keluarkan Akta Syarikat 2016 yang baru ni.
Di bawah Akta Syarikat 2016, pemegang saham boleh menubuhkan syarikat tanpa perlu melalui khidmat setiausaha syarikat. Selain itu, pemerbadanan syarikat baru akan menjadi lebih mudah dengan pengenalan borang teras dan perundangan yang tidak memerlukan pelbagai borang pengesahan. Namun, setiausaha syarikat masih perlu dilantik dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan bagi memastikan pematuhan dan urus syarikat yang baik. Okey. Itu untuk menjelaskan kita punya sebenarnya atas syarikat adalah syarikat 2016 dan kita boleh rujuk, saya pun ada sediakan laman web untuk kita merujuk atas syarikat dalam bentuk PDF dan kita boleh linkkan terus kepada web tersebut. Okey, kemudian apa sebenarnya objektif utama atas syarikat 2016? Okey, yang pertama adalah memudahkan orang awam dan mengurangkan kos untuk membuka syarikat. Kemudian memudahkan cara kepada umum dan dalam memulakan perniagaan dari segi perubahan peraturan. Pengurusan berkaitan urusan syarikat akan lebih mudah dan fleksibiliti. Dan meningkatkan kawalan dalaman, urus tabir korporat dan tanggungjawab korporat dari segi menguruskan perniagaan. Jadi betul lah apa yang dikatakan dalam berita tadi, ia sebenarnya lebih memudahkan lagi kita untuk membuka syarikat lah bila kita dah buat satu pindaan untuk akta yang baru. Okey, kemudian apa sebenarnya perubahan dalam akta syarikat 2016? Ini sebenarnya saya masukkan untuk kita terangkan kepada pelajar kita tentang perkara-perkara yang perlu kita tahulah dalam at least beberapa perkara yang kita perlu tahu dalam akta syarikat. Sebab kalau kita nak baca dia punya akta syarikat tu terlalu banyak, terlalu panjang, terlalu banyak page. Jadi ini poin-poin yang penting lah yang boleh diterangkan kepada pelajar untuk memberitahu pelajar. Okey, contoh macam perkara pengarah dan pemegang saham, kalau dahulunya minimum 2 orang pengarah dan 2 pemegang saham untuk membuka syarikat, sekarang minimum 1 orang pengarah dan 1 pemegang saham untuk membuka syarikat. Kemudian harga PAR untuk unit modal sudah tidak ditetapkan, tiada had untuk 1 unit kalau untuk atas syarikat 2016. Kemudian modal dibenarkan juga kalau ikutkan akta pada syarikat 1965 menetapkan jumlah modal berbayar sebagai modal syarikat adalah bergantung kepada modal maksimum yang dibenarkan. Tapi bagi atas syarikat 2016, ia telah ditukar, syarikat boleh mempunyai share berbayar tanpa memikirkan jumlah modal dibenarkan sebagai tanda aras. Kemudian yang seterusnya adalah penyerahan laporan tahunan dan penyata audit kewangan beraudit. Okey, menyerahkan laporan tahunan, annual return dan penyata kewangan beraudit dalam tempoh 7 bulan 14 hari selepas tempoh akaun syarikat ditutup bagi atas syarikat 1965. Manakala bagi atas syarikat 2016, penyerahan laporan tahunan adalah mengikut tarikh penubuhan syarikat. Manakala penyerahan laporan kewangan beraudit adalah 6 bulan selepas tempoh akhir akaun syarikat ditutup. Kemudian mesyuarat tahunan ataupun annual greeting meeting sudah lagi tidak wajib dijalankan untuk pada atas syarikat yang baru ni lah. Okey, kemudian COP meterai perbanaran komersil. Okey, untuk atas syarikat 1965, COP meterai perbanaran wajib ada untuk setiap syarikat yang berdaftar. Tetapi untuk atas syarikat 2016, tiada kewajipan untuk syarikat mempunyai COP meterai perbadanan. Dengan wujudnya kemudahan ini akan mengurangkan kos untuk perbadanan syarikat dan mengelakkan dari salah guna COP tersebut. Okey, kemudian sijil share sertifikat, memorandum dan artikel sijil pemadanan. Jadi tuan-puan boleh terangkanlah kepada pelajar-pelajar tuan-puan tentang perubahan inilah. Okey, kemudian satu lagi akta di bawah topik ini adalah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM. Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM yang ditubuhkan pada 16 Mei 2011 selepas Parlimen meluluskan rang undang-undang berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 iaitu Akta 709. Jadi ini adalah gambar laman web untuk Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Tuan-puan boleh buka dan boleh tunjuk kepada pelajar kita untuk bagi pelajar kita biasa dengan laman web untuk akta-akta ni. Okey, kemudian tanggungjawab utama JPDP adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam urus niaga komersial oleh pengguna data serta menguatkuasakan akta untuk memantras penyalahgunaan data peribadi. Okey, ini sebenarnya tanggungjawab utama. Kita boleh juga bagi tahu pelajar kita kenapa wujudnya Jabatan Perlindungan Data Peribadi ini. Okey, kemudian objektif umum dan operasi
JPDP. Okey, fokus utama JPDP adalah mengawal selia pemprosesan data peribadi seorang individu oleh pengguna data agar ia digunakan dengan cara yang penuh berintegriti, selamat dan tidak disalahgunakan. JPDP bertanggungjawab memastikan semua pengguna data peribadi dalam transaksi komersial mematuhi undang-undang perlindungan data peribadi melalui pelaksanaan penguasaan yang perlu bagi mengelakkan penyalahgunaan data peribadi. Jadi kita dapat terangkan kepada pelajar kita lah. Jadi mereka mungkin tidak takut untuk mendedahkan data-data peribadi ketika transaksi online, transaksi jualan ataupun belian online lah. Okay, kemudian inilah 7 prinsip yang saya masukkan yang juga saya rasa pelajar kita perlu tahu 7 prinsip perlindungan data peribadi. Pertama, prinsip am di mana seorang pengguna tidak dibenarkan memproses data peribadi seorang lain tanpa kebenarannya. Kedua, mesti mematuhi prinsip notis dan pilihan di mana makluman dan tujuan awal dimaklumkan kepada subjek dan data berkenaan. Ketiga, prinsip penzahiran tujuan data peribadi seorang subjek itu demi mengenal pasti maksud yang baginya data peribadi itu hendak dizahirkan. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip keselamatan. Prinsip kelima, prinsip penyimpanan. Prinsip keenam adalah prinsip integriti data. Setiap data peribadi dipastikan supaya tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini menepati maksud sesuatu data itu disimpan dan diproses. Dan kemudian prinsip yang ketujuh, prinsip akses. Seseorang hendaklah diberi hak akses kepada data peribadinya yang dipegang oleh seorang pengguna data dan juga boleh membetulkan datanya supaya terkini. Jadi kita boleh memberi kesedaran kepada pelajar kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menjedari hak mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam akta ini. Sama-sama mematuhi. Selain daripada kita nak berniaga online, kita tahu bahawa ada prinsip perlindungan data peribadi. Kita juga sebagai pembeli, sebagai penjual. Jadi kita perlu ikutlah prinsip-prinsip ni. Ini sebenarnya tujuan saya masukkan 7 prinsip data perlindungan peribadi ni di dalam slide bagi topik 4.1 ni. Jadi kalau contoh tuan-puan ada apa-apa lagi yang tuan-puan rasa lebih penting untuk di-highlightkan, nanti tuan-puan boleh share. Saya boleh masukkan dalam slide saya yang kita sama-sama guna. Okey, baik. Kita masuk kepada 4.2, pemasaran online. Kalau ikutkan yang pertama 4.1 tu lecturenya adalah 1 jam. 1 jam dan tidak bersumber 0.5 jam. Jadi tidak banyaklah kita nak terangkan. Okey, kita masuk kepada pemasaran online. Boleh tuan-puan? Boleh. Boleh. Okay, Boleh, baik. boleh. Okey. Saya teruskan dengan 4.2, pemasaran online. Okey, yang mana di bawah 4.2 kita ada 3 subtopik. 4.2.1 keperluan promosi online. 4.2.2 kelebihan dan kelemahan promosi secara online. 4.2.3 menggunakan Google Trend untuk melihat potensi produk dalam pasaran. Okey, apa itu pemasaran online? Pemasaran online dipanggil pengiklanan internet. Merupakan satu teknik yang digunakan pakai dalam mempromosi laman web kepada dunia melalui internet. Teknik pemasaran internet boleh terdiri daripada pengoptimuman enjin gelintar ataupun SEO, pencarian, pengkhususan, pembinaan surat jualan, teknik promosi web melalui sistem gabungan, pemasaran email, pembinaan jumlah pautan laman web, pemasukan ke directory dan sebagainya. Okey, ini sebagai permulaan lah untuk memberi gambaran kepada pelajar kita, dan apa yang kita nak fokuskan adalah lebih kepada social media lah. Okey, cara lain untuk melakukan pemasaran online ialah menggunakan rangkaian laman sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, MySpace dan LinkedIn. Rangkaian ini juga menyediakan platform untuk mempromosikan URL ke laman web dan pengguna boleh berinteraksi dengan rakan-rakan di dalam rangkaian tersebut. Jadi kalau ikutkan kita punya syllabus, kita hanya fokus kepada Facebook dan Instagram lah. Yang mana saya percaya rata-rata semua ataupun tuan-puan memang dah pakar dalam Facebook dan Instagram ni. Okey, kemudian pemasaran media sosial ialah penggunaan platform media sosial dan laman web untuk mempromosikan produk ataupun perkhidmatan. Okey, topik 4.2.1, keperluan promosi online. Kenapa kita perlu jalankan promosi secara online? Okey, pemasaran online dan media sosial boleh membantu anda mencapai beberapa matlamat seperti meningkatkan trafik laman web, meningkatkan brand awareness, meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan prospek utama, mewujudkan identiti jenama dan juga building conversion.
Okey, jadi data yang saya peroleh daripada KPIOS ni sebenarnya, data ini sebenarnya untuk menyokong ataupun kita untuk memberitahu kenapa sebenarnya pelajar kita ataupun perniagaan sekarang pada masa kini kita perlu jalankan secara online. Kita tidak boleh hanya fokus kepada offline. Okey, disebabkan inilah data-data yang kita dapat daripada KPIOS yang mana menunjukkan bahawa total population ni untuk Malaysia, di Malaysia kita ada 32.98 million dan seluruh mobile connection. So yang menggunakan internet adalah 42.11 million. Lebih banyak daripada population. Jadi seorang mungkin menggunakan 2-3 phone mobile connection. Okey, dan aktif social media user adalah 30.25 million. Terlalu banyak. Jadi kita dapat gambaran bahawa meluas, market kita luas. Customer kita sangat luas di luar sana kalau kita jalankan perniagaan secara online. Okey, device ownership. Okey, percentage of internet user age 16 to 64. Yang mana yang kita nak jalankan bila kita sebut pasal perniagaan secara atas talian, jadi kita nak menjalankan iklan. Kita nak menjalankan iklan, jadi kita nak tahu customer kita ni menggunakan apa dan cara pengiklanan kita tu kita nak type ataupun kita nak setkan menggunakan apa untuk format smartphone ataupun untuk laptop ataupun untuk tablet device. Okay, so kita boleh tengoklah dekat sini yang paling tinggi adalah smartphone. Jadi gambar ataupun video kita boleh set kepada smartphone punya format. Kita dapat tahu dekat sini. Okay, kemudian average amount of time each day that internet user age 16 to 64. Okay, kita tahu penggunaan harian rakyat Malaysia ketika menggunakan internet. Okay, time spent using internet 9 jam 10 minit. Time spent using social media 3 jam 2 minit. Jadi kita dapat tahulah aktif sebenarnya kita punya pengguna-pengguna media sosial ni. Okay, kemudian overview of internet use. Ini sebagai tambahanlah kepada tadi, secara keseluruhannya dia buat summary, jadi kita boleh tunjukkanlah juga kepada pelajar kita. Dan percentage of internet user age 16 to 64 who use each kind of device to access the internet. So mobile phone, laptop, banyak diterangkan. Okay, so dekat sini percentage mobile phone, smartphone sahaja. Jadi kita lebihkan kepada periklanan smartphone dan juga mobile phone lah. Kemudian most visited website. Ini kita nak tahu dekat mana yang selalunya orang ataupun pengguna bakal customer kita ni selalu search. Okey, ranking yang pertama adalah Google. Kemudian Facebook, YouTube dan kalau ikutkan website Instagram jatuh pada nombor 10. Kalau ikutkan kajian last pada November 2021. Okay, saya rasa Instagram masih lagi memang relevan lah untuk remaja-remaja dan TikTok lah, tapi TikTok kita tak ada dalam silibus kita. Dan Facebook ni banyak digunakan oleh remaja-remaja purba. Boleh saya katakan remaja-remaja purba yang menggunakan Facebook. Masih lagi kategori remaja. Okey, baik. Kemudian percentage of total web traffic referred by search engine that originate from each search website. Okey, ini market share lah, Google paling tinggi lah. Paling tinggi 97.50. Kemudian most used social media platform. Okay, kalau kita tengok paling tinggi percentage adalah WhatsApp. WhatsApp, tapi kita tak dimasukkan dalam silibus kita. Mungkin lepas ni kita boleh buat pemurnian silibus kita, pembaruan. Okay, WhatsApp dan juga Facebook. Yang kedua dan yang ketiga adalah Instagram. Jadi tally lah kita punya silibus Facebook dan Instagram. Kita boleh gunakan sebagai social media platform untuk kita punya pemasaran secara online. Okey, baik. Ini favorite social media, sama juga WhatsApp, Facebook dan Instagram. Data-data ni sebenarnya tuan-puan boleh rujuk lah. Saya ada bagi juga dekat sini link untuk tuan-puan rujuk. Boleh rujuk, boleh study di situ sebelum sampaikan kepada pelajar kita. Okey, kemudian 4.2.2
Kelebihan dan kelemahan promosi secara online ini saya rasa secara general banyak lagi sebenarnya kelebihan dan kelemahan. Apa yang saya statekan kat sini boleh ditambah baik ataupun boleh ditambahkan lah. Jangkauan lebih luas, rangkaian tanpa sempadan, percuma dan kos yang rendah, berhubung terus dengan pelanggan, maklum balas segera, menjimatkan masa. Okey, kekurangan pelanggan lebih suka membeli cara tradisional, mudah berlaku penipuan, kos permulaan yang tinggi, tidak berhubung secara fizikal dengan pelanggan, berlaku salah faham, terdedah kepada kesilapan teknikal. Okey, untuk kos permulaan yang tinggi ni sebenarnya adalah kalau melalui Facebook Ads lah ataupun Instagram Ads. Tapi dalam silibus kita juga tidak memfokuskan kepada pengiklanan berbayar lah, tapi saya rasa tuan-puan juga boleh untuk memberi penerangan tentang kos untuk ads ni. Okey, kita masuk kepada Google Trend. Okey, Google Trend adalah sebuah laman web oleh Google yang menganalisis populariti pertanyaan carian teratas dalam carian Google di pelbagai wilayah dan bahasa. Laman web ini menggunakan graf untuk membandingkan jumlah pencarian pertanyaan berbeza dari masa ke semasa. Jadi untuk Google Trend ni kita boleh buat secara tutorial lah, kita boleh tunjukkan dan pelajar juga sama-sama kita jalankan. Buka website Google Trend dan kita sama-sama tunjukkan macam mana sebenarnya untuk kita search di dalam Google Trend. Okay, ini gambaran laman web Google Trend. Okay, nak buat bisnes tapi tak tahu nak jual apa. Ada idea bisnes tapi takut orang tak ramai nak beli pula. Macam mana cara nak tahu produk yang sesuai dijual. Jadi kita tak ada idea, kita tak tahu kat mana kita nak iklankan, kat mana kita nak cari di mana ramai orang membeli produk kita, kawasan mana. Produk kita ni berada di ranking yang keberapa. Jadi kegunaannya adalah Google Trend lah. Kita boleh buat research dekat Google Trend. Okey, cara dia adalah kita buka laman web Google Trend dan kita boleh di sini kita boleh buat semakan produk yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang saya cakap tadi. Dan Google Trend adalah aplikasi yang mesra pengguna di mana anda boleh membuat pencarian untuk produk dan lokasi serta menganalisa data. Okey. Kemudian apabila kita masuk, kita akan terus nampak trending stories yang terkini. Dan sebelum kita buat search di bawah tu, kita boleh tengok kita ada daily search trends, kita ada real time search trend, dan kita boleh tengok di Malaysia, di mana-mana sahaja seluruh dunia. Okey, kemudian untuk kita mulakan, kita boleh masukkan keyword ataupun pencarian di bahagian explore. Seperti biasa, macam di Google pun kita akan type sesuatu untuk mencari. Di Google Trend pun samalah, kita masukkan produk. Contoh macam ni, contoh adalah baju kurung lah. So dia masukkan contoh baju kurung dan dia tengok trending di mana sebenarnya. Dan kita boleh tengok trending, kalau di sini kita ada negara, kalau boleh tengok di bawah ni kita ada negara Malaysia, kemudian kita ada apa orang cakap, dia punya berapa lama tempoh yang kita boleh tengok. Okey, orang tengok setahun, trend dalam masa 4 bulan, dalam masa sehari, kita boleh tengok dekat sini. Okey, terdapat 3 fungsi pencarian dalam melihat tempoh masa pencarian, negara yang kita inginkan, tempoh masa data yang kita pilih, bandingkan dengan keyword yang sebelumnya. Graf untuk tempoh 1 tahun pencarian ditunjukkan dan dipecahkan mengikut bulan. Kita boleh tengok pula mengikut bulan-bulan macam mana trend untuk baju kurung contohnya. Contoh bulan Mei sehingga Jun, pencarian akan kelihatan mencanak naik yang mungkin disebabkan oleh faktor hari raya. Jadi dia akan tunjukkanlah di Google setiap trend-trend yang mana yang berbeza. Okey, perbandingan negeri dan bandar. Kita bukan sahaja boleh lihat negeri yang banyak mencari produk tersebut, tetapi juga bandar-bandar yang mencari produk tersebut di Google. Terengganu adalah negeri yang mempunyai jumlah tertinggi membuat pencarian baju kurung di Google. Jadi kita boleh pasarkan di Terengganu lah. Kalau kita nak jalankan Facebook ad, kita setkan kita punya audience tu di Terengganu. Jadi banyaklah kita punya customer di situ. Okay, kemudian keyword tertinggi, selain melihat perbandingan pencarian di seluruh negeri dan semakan produk, Google Trends juga membolehkan kita melihat keyword tertinggi. Keyword tertinggi boleh digunakan untuk anda mencipta iklan dan sebagainya. Jadi kita tengok keyword, kita tengok apa sebenarnya orang selalu search. Dekat situ kita boleh start buat kita dapat idea untuk kita punya copywriting nanti, untuk iklan kita nanti. Okey, memulakan pemasaran online di Facebook 4 bulan 3.
Untuk 4.3.1 melaksanakan langkah-langkah membina Facebook page menggunakan aplikasi canva.com. Menulis posting menggunakan teknik copywriting. Okey, kalau ikutkan yang 4.3.1 ni, ia lebih kepada untuk membina Facebook page menggunakan aplikasi Canva ni. Saya rasa kita boleh bina dia punya Facebook cover page untuk cover page kita, dan juga kita boleh gunakan Canva untuk kita buat poster-poster untuk periklanan lah. Sebab tu dalam topik ni menyatakan melaksanakan langkah-langkah membina Facebook page menggunakan aplikasi canva.com lah. Okey. Okey, ini sebagai kita bagi kesedaran lah. Yang dalam slide ni saya masukkan bagi kesedaran kepada pelajar kita lah ayat ni. Tapi buat duit di Facebook tidak semudah yang dijangka. Facebook pada asasnya adalah laman sosial dan bukannya tapak untuk perniagaan. Produk anda adalah salah satu daripada ribuan produk yang dipasarkan melalui Facebook. Hanya 3% daripada jumlah pengikut boleh melihat siaran anda di dinding mereka ataupun di wall mereka. Jika anda ingin mempromosikan produk anda kepada sasaran demografi, anda perlu mengeluarkan kos. Tiada yang percuma. Jadi untuk memberi kesedaran lah bahawa perlunya, kalau kita tidak mempunyai kos yang tinggi untuk menjalankan periklanan di media sosial, Facebook ataupun Instagram. Jadi kita perlukan lebih engagement dengan kita punya audience. Kita perlu lebih dekat dan cara kita untuk mendekati audience kita tu, kita perlu tahulah lebih, kita perlu lebih fokus, kita perlu lebih belajar macam mana cara untuk mendekati audience kita. Ada macam contoh kawan saya ni, dia seorang peniaga juga. Dia macam dia suka travel dan kemudian dia mencari barang-barang ya di luar negara. Okey, dia tidak menggunakan Facebook ads lah. Dia hanya menggunakan engagement dengan pelanggan-pelanggannya. Dia banyak menyediakan posting-posting di Facebook dia yang mana lebih menekan diri dia dengan audience dia. Jadi teknik-teknik seperti itu juga saya rasa sangat menguntungkanlah sebab kita tak memerlukan kos yang tinggi. Okey, seterusnya adalah lebih kepada praktikal sebab kita nak tunjukkan kepada pelajar kita macam mana kita nak buat Facebook page. Dan saya rasa pelajar-pelajar kita juga sebenarnya dah tahu. Cuma kita nak tunjukkan cara yang lebih secara formal lah kepada mereka, dan tuan-puan juga tidak mempunyai masalahnya saya rasa untuk menunjukkan macam mana untuk memulakan Facebook page untuk bisnes ni. Okay, saya juga telah masukkanlah langkah-langkah satu persatu. Tetapi kadang tu Facebook ni dia sentiasa berubah. Dia punya layout, dia punya cara untuk kita tetapkan page, untuk kita buatkan page. Kadang tu dia berubah dari masa ke semasa, dia akan berubah dia punya layout, dia punya view dia macam mana kan. Okey, kalau ikutkan langkah yang saya buat yang ini yang terbarulah dalam 2-3 minggu lepas. Okey, langkah pertama, lawati halaman create a page, gunakan URL ni, link ni, dan terus masuk ke page creation lah. Anda akan diminta untuk login, masuk terlebih dahulu ke dalam akaun Facebook jika belum login. Okey, kemudian kita juga boleh akses melalui halaman create a page. Selain daripada cara ini yang kita masuk, bila kita dah ada account, kita boleh create a page. Kita pergi kepada button create dan kita boleh terus create page di situ. Okay, kemudian klik pautan page sebelah kiri Facebook, klik pautan create page. Kemudian yang langkah kedua adalah kita set up lah. Lepas kita dah create page, kita akan set up, kita masukkan maklumat yang general seperti page name, kategori, description, profile picture dan cover foto. Kemudian kita klik save. Ini adalah preview lah untuk desktop preview untuk page trial yang saya buat untuk masukkan dalam slide ni. Okay, kemudian langkah ketiga, buka page anda untuk buat pertama kali. Selepas dah siap semua, kita buka lah page kita untuk pertama kali. Akan diminta untuk linkkan page anda ke nombor WhatsApp anda. Sekarang memang diminta. Kalau kita nak linkkan lebih mudah lah lepas ni, kita terus masuk. Bila orang tekan button
WhatsApp terus masuk kepada kita je. Kita tak perlu nak set-set dah. Okey, jika anda menekan butang ads pop-up seperti di bawah kanan akan muncullah. Kalau kita tidak mahu, dia akan keluarlah seperti sebelah pop-up ni. Are you sure that you want to leave? So kalau you nak leave lah. Kalau you nak terus set, you set terus. Okey, kemudian inilah page, gambaran page yang telah siap. Okey, langkah yang seterusnya adalah buat page username. Anda boleh letak nama page anda atau variasi yang mungkin bagi nama page anda. Contohnya Music Trial. Ini saya buat contoh sebagai contoh. Untuk buat add username, klik pada link create page. Add username yang terletak di bawah nama page anda. Kalau lihat kita ada dua di sini, di atas trial yang besar. Kalau kita nak buat alias tu, Music Trial, kita buat di bawah tu. Dia memang akan suruh set lah. Di situ kita boleh setkan. Okay, kemudian langkah kelima adalah letakkan bahagian about. Ini paling penting. Jangan biarkan bahagian ini kosong. Bahagian inilah yang dilawati oleh pelanggan anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang page, bisnes ataupun servis anda. Okey, seterusnya lengkapkan bahagian add button. Ini pun kita kena bagi tahulah kepada pelajar kita, bahagian-bahagian ini akan memudahkan pelanggan kita untuk menghubungi kita. Jadi segala button yang ada yang mana yang boleh memudahkan pelanggan kita setkan terus di permulaan page kita tu. Kemudian langkah ketujuh, buat post pertama anda. Sebelum anda mula aktif mempromot page atau menjemput rakan-rakan untuk follow, like, perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah buat post. Untuk post permulaan boleh buat post seperti gambar inspirasi yang berkaitan dengan page, video berkaitan dengan page, artikel yang berkaitan dengan page, kata-kata inspirasi, mungkin juga beberapa produk jika dah ada produk. Buat dalam 5 hingga 8 post sebelum mula mempromosi page agar page tak nampak kosong. Lagi banyak lagi baik. Dan jangan post semua sekaligus dalam hari yang sama. Contohnya kita gapkanlah kalau ikutkan pagi satu post, tengah hari satu post, petang ataupun malam satu post. Tu at least minimum 3 kali sehari lah untuk buat post. Jadi kita boleh terangkan kepada kita punya pelajar lah. Kemudian ini ada saya sediakan untuk aktiviti tayangan video cara membina Facebook page. Nanti tuan-puan boleh tunjukkanlah kepada pelajar-pelajar tuan-puan. Kalau ada apa-apa lagi video yang menarik yang tuan-puan rasa boleh dimasukkan, nanti tuan-puan boleh masukkan untuk menambahkan lagi aktiviti lah dalam kelas masa pembelajaran. Kemudian untuk membuat muka depan bagi Facebook, saya juga ada masukkan cara untuk membuat muka depan Facebook yang mana ringkas saja. Dan saya pasti tuan-puan juga tahu sebenarnya aplikasi Canva ni yang mana memudahkan kita untuk membuat poster-poster yang menarik lah, dan template, terdapat banyak template sebenarnya dalam Canva yang memudahkan kita. Okey, ini 5 langkah membina muka depan Facebook dengan Canva. Okey, yang pertama, lancarkan Canva, perlukan template, nikmati pelbagai template Facebook cover, design dan muat turun, muat naik ke halaman Facebook anda. Ringkas, simple saja. Tapi kita, benda-benda yang macam ni pun kita perlu terangkan kepada kita punya pelajar lah. Okey, ni step-step tadilah yang mana saya terangkan tadi. Lancarkan Canva, kemudian cari template Facebook cover. Dah tersedia Facebook cover, template di situ. Kemudian pilih template yang sesuai. Kita boleh pilih template yang sesuai, macam mana yang bersesuaian dengan kita punya bisnes lah. Macam contoh tadi saya buat page music, jadi saya pilih template music. Design dan muat turun Facebook cover anda. Kita boleh design lah. Kita sebenarnya di sebelah ni banyak lagi ya. Tuan-puan pun mesti dah familiar dengan Canva ni. Kita boleh tukar background, text, apa semua, style. Kemudian kita boleh upload lagi gambar-gambar. Kita boleh masukkan gambar kita, gambar produk kita dekat sini bagi lebih menarik. Kemudian kita boleh download lah. Kita tekan button share ni dan kemudian kita boleh download dalam format PNG lah kalau kita nak uploadkan dalam kita punya Facebook sebagai Facebook cover. Then dah siap, kita muat naik ke halaman Facebook kita. Page kita tu lah yang mana kita dah buat tadi. Okey, baik. Boleh tak tuan-puan setakat ni? Saya rasa dia memang penerangan secara general saja, yang mana tuan-puan sendiri pun dah tahu.
Okey, kemudian kita masuk kepada menulis posting menggunakan teknik copywriting. Okey, copywriting bermaksud jenis penulisan yang menyatukan elemen sains, linguistik dan seni sastra untuk mempromosikan sesuatu. Ini saya untuk memberi penjelasan kepada kita punya pelajar. Bertujuan untuk mempromosikan dan memujuk pembaca membeli produk atau mendapatkan servis. Copywriting ada jenis khas untuk platform yang berbeza. Format, kepanjangan dan formula yang berbeza digunakan untuk saluran yang berlainan. Okey, copywriting lebih mudah dikenali sebagai ayat jualan, ayat promosi, ayat memujuk pelanggan, ayat pukau pelanggan atau apa sahaja dengan objektif mempengaruhi prospek dan seterusnya membuatkan mereka bertindak. Okey, copywriting bukanlah faktor utama jualan tapi copywriting boleh jadi push factor untuk jualan. Sangat pentingnya copywriting ni. Kemudian ini saya sediakan slide untuk aktiviti berkumpulan. Mungkin boleh kita bagi pelajar kita bincangkan dahulu jenis-jenis copywriting yang ada. Sebenarnya banyak jenis copywriting yang ada, tapi yang kita nak fokus adalah kepada hard sell, soft sell, teaser, mungkin tiga jenis yang kita akan fokus. Tapi aktiviti ni sebenarnya untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar, biar mereka untuk research sedikit tentang apa sebenarnya copywriting ni. Okey, kemudian 7 tip untuk hasilkan ayat menarik pelanggan dengan mudah dan berkesan. Okey, jadikan iklan anda lebih efektif. Ini adalah saya masukkan 7 tip lah untuk hasilkan ayat menarik. Okey, tip yang pertama adalah kenali audiens sasaran. Sebelum menulis copywriting atau ayat promosi, kenal pasti dahulu audiens anda. Anda nak tulis untuk siapa? Produk anda untuk siapa? Perlu spesifik dalam menentukan audiens supaya audiens akan rasa, oh inilah produk yang aku cari selama ini. Cara untuk kita kenal audiens sasaran adalah dengan membina customer avatar ataupun gambaran maya tentang pelanggan kita. Kita perlu memahami pelanggan kita. Okey, kemudian tips 2, bahasa mesra audien. Peraturan utama dalam menulis copywriting yang convert ialah tulis seperti mana pelanggan anda berfikir dan bercakap. Tentukan produk yang mahu dijual. Kemudian search niche barangan tersebut dan lihat bahasa yang sering digunakan oleh pelanggan anda untuk berbual. Kenali bahasa mereka dan tulis copywriting menggunakan bahasa tersebut. Gunakan bahasa-bahasa yang mesra audien. Jadi sebelum kita nak tahu apakah bahasa mesra audien tu, kita kena kenal lah audien kita. Kita kena selalu buat engagement dengan kita punya audience. Okey, kemudian ketengahkan USP. USP ataupun unique selling proposition, dalam bahasa mudahnya, apa sebab orang patut membeli dengan kita. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti perkara yang membezakan produk servis kita daripada orang lain. Apa menariknya produk kita berbanding orang lain? Mungkin ia senang dipasang, mungkin harga berpatutan, mungkin postage cepat dan free dan mungkin ada polisi refund dan return. Tuan Puan boleh terangkanlah untuk tentang 4 USP ni kepada pelajar. Okay, kemudian tips keempat. Siapa yang bercakap? Boleh mute kan? Puan. Ada yang okey, untuk tips yang keempat, tekankan penyelesaian kepada masalah utama audiens. Ya. Ya. Ya, Puan. Ada soalan ke? Okey, baik. Saya teruskanlah. Mungkin tuan-puan terlupa mute kan. Okey, tips yang keempat adalah tekankan penyelesaian kepada masalah utama audiens. Cara yang terbaik untuk mendalami masalah audiens ialah dengan menjadi diri mereka sebentar. Kita cuba untuk menjadi diri mereka. Fikirkan apa yang paling mereka mahukan dan kenapa. Contoh, audiens wanita berkejaya umur 32 tahun, masalah kulit kering, impian nak kulit lembap dan gebu. Kenapa? Kulit sekarang senang merekah dan pedih, terutamanya apabila kerja dalam aircon. Penyelesaiannya adalah serum yang kita jual sebab ada
sekian-sekian bahan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita macam kita tekankan masalah audien tu. So itulah cara yang terbaik lah untuk kita mendalami masalah audien. Setelah kita kenal pasti audien dan masalah mereka secara tepat, barulah mudah untuk kita menulis copywriting. Kita bukan terus menulis, kita kena tahu, kita kena tekankan kepada pelajar kita, kena kenal dulu audien, kena tahu dulu apa masalah, barulah kita boleh start untuk menulis copywriting. Okey, kemudian gunakan testimoni. Menurut kajian oleh Nielsen Norman Group, manusia bergantung kepada pendapat manusia lain apabila mereka tidak pasti tindakan yang harus dilakukan. Hal ini kita panggil social proof atau bahasa mudahnya testimoni. Contohnya kesan review di Shopee. Tuan-puan sendiri pun kalau nak beli barang-barang di Shopee mesti tuan-puan akan tengok review. Okey, produk ni bagus ke tak? Produk ni sesuai ke tak? Murah ke tak? So itulah testimoni yang berkesan lah. Kita gunakan testimoni, at least kita cuba beri. Macam mana kita nak dapatkan testimoni sebenarnya? Kita mulakan dengan kita beri orang mencuba kita punya produk dahulu, tanpa menjual. Kemudian kita beri orang mencuba, beri pelanggan kita mencuba, kemudian minta dia berikan testimoni tentang produk tersebut. Itu untuk permulaan testimoni lah. Kemudian bila kita dah dikenali, banyaklah lagi testimoni yang akan muncul selepas tu. Okay, kemudian tips yang keenam adalah buat ayat simple. Gunakan ayat yang paling simple dan mudah. Hanya perlukan senapas untuk habiskan membaca sepotong ayat. Macam contoh ayat A dan B ni, yang pertama tanpa ada nokta, dia terus ada koma, terus bercakap. Okey, audiens sasaran yang anda tetapkan ialah wanita berkejaya, lingkungan umur 30-35 tahun yang ada masalah kulit kering. Audiens sasaran yang anda tetapkan ialah wanita berkejaya, lingkungan umur 30-35 tahun dan ada masalah kulit kering. Jadi kita boleh tanya kepada pelajar kita, ayat A atau B lebih mudah faham. Kalau ikutkan di sini sebenarnya ayat B yang lebih mudah difaham kerana ia mempunyai berhenti dahulu, kemudian barulah kita sambung. Okay, kemudian test dan improve. Anda perlu mengukur keberkesanan setiap copywriting yang anda buat. Adakah ayat iklan anda cukup power untuk tarik pelanggan? Menilai copywriting jenis mana yang banyak like dan share. Dari situ anda kaji ayat iklan berbentuk story atau berbentuk straight to the point yang lebih disukai orang. Kemudian anda baiki cara menulis ayat copywriting anda sehingga menjadi paling terbaik. Ini tip yang terakhir, iaitu test dan improve kita punya copywriting. Okey, ini adalah secara generalnya struktur dan format ayat yang untuk menarik pelanggan adalah kita perlu ada 4 struktur, iaitu tajuk, headline, kemudian ayat pendahuluan, intro ataupun copy, isi iklan, body copy dan juga penutup, closing copy. Okey, untuk permulaan kita menulis copywriting, banyak yang saya research di internet juga menggunakan basic copywriting formula AIDA ataupun A for attention, I for interest, D for desire dan A for action. Apa sebenarnya kaedah copywriting AIDA ni? Okey, kalau untuk attention adalah untuk ambil perhatian pembaca dengan ayat pertama yang menarik, soalan, masalah yang dihadapi, fakta mengejutkan, guna tajuk yang mampu menarik perhatian mereka untuk baca iklan penuh. Yang kemudian kalau untuk interest, pastikan pembaca berminat dengan produk atau servis yang kita tawarkan. Jawab persoalan mereka, bagi penyelesaian, beri statistik untuk menarik minat. Kemudian desire, memperkenalkan produk atau servis anda dan manfaat yang mereka boleh dapat dengan jenama anda. Buat pembaca rasa apa yang mereka impikan boleh dicapai dengan produk atau servis anda. Dan kemudian yang kaedah yang terakhir adalah action, iaitu pastikan mereka mengambil tindakan sejurus selepas baca iklan anda. Semua copywriting wajib ada tindakan yang perlu ambil dengan jelas. Okey, ini contoh untuk attention. Kasih rapat, rahsia tarik minat ajaib. Ini akan membantu anda kawal anak anda. Jadi dia menarik attention kita. Membantu kawal anak anda. Kemudian interest. Anak-anak ada masalah, susah nak fokus belajar, tak suka dengar cakap, kerap main handphone, mana nak cari ubat mujarab ajaib meletup ni Pak Abu. Dia punya ayat. So dia menarik minat lah orang untuk tahu tentang produk ni. Kemudian desire. Jadi ibu-ibu bapa selesa atau menderita dengan situasi ini untuk
teruskan hidup sepanjang PDPR ni. Nak buat kerja rumah lagi. Anak tak nak belajar lagi. Penatnya. Kalaulah ada cara terbaik nak uruskan anak. Ada. Dia macam memberi kita suatu harapan. Ada satu produk lah. Produk. Kita inginkan sebenarnya benda tu. Produk tu. Penatlah kita nak menjaga anak ketika PDPR ni kan. So dia satu keinginan kita. Okey, kemudian adalah action. Action contohnya hari ini memang saya bawa stok tak banyak. Khas untuk orang Sabak Bernam. Beli sekarang bukan 50, bukan RM40 tapi RM25 sahaja. Saya bagi percuma 2 buku. Dia ayat sebenarnya memujuk ataupun menyebabkan customer akan bertindak. Sebab harga asalnya contoh dia letak 50. Tapi pada hari itu adalah RM25 saja dan dia bagi lagi percuma 2 buku. Itu contohnya lah. Ada banyak lagi contoh yang boleh dicari di internet dan melalui pengalaman tuan-puan sendiri yang boleh dimasukkan dalam kaedah copywriting AIDA ni. Ini sebagai panduan lah untuk slide yang saya bangunkan. Okey, ini contoh storytelling ataupun copywriting lah yang dibuat oleh Telekung Siti Khadijah. Dia bermain dengan emosi. Kita baca pun mak teringin nak pakai Telekung Siti Khadijah. Bisik Puan Zainab dalam hatinya. Saya pun masa nak membeli je nanti. Nak Kak, mak teringin nak pakai Telekung Siti Khadijah. Okey. Ini contohnya lah bermain dengan emosi. Kita pun timbul lah, kita dah bekerja berapa lama, tak ada satu pun kita beli untuk mak ayah kita contohnya. Dia bermain dengan emosi kita. Kita rasa menyesal lah. Kemudian orang akan beli. Kemudian ini ada teknik teaser ataupun kempen pelancaran. Ini untuk ini Shopee. Okay, are you ready for 11.11? The world biggest shopping festival is coming back. Dia buat teaser, kempen pelancaran. Kempen periklanan yang biasanya terdiri daripada satu siri iklan kecil, samar, mencabar yang menjangkakan kempen yang lebih besar dan menyuruh untuk pelancaran produk atau acara penting yang lain. Sebagai pengenalan sebenarnya. Untuk dia jalankan lebih lagi promosi selepas tu. Kemudian ini contoh hard sell. Iklan atau kempen yang menggunakan mesej jualan yang lebih langsung, kuat dan terang-terangan lah. Dia bagi tahu direct, dia bagi tahu secara terus bahawa ini ada sale 90%. Dia letak harga terus semua. Itu secara hard sell. Okay, kemudian ini iklan atau kempen yang menggunakan mesej jualan yang lebih halus, casual ataupun mesra. Dia just letak amazing deal up to 80%. Harga kita tak tahu berapa. Bila kita tengok harga RM10,000. Contoh. Dan up to 80%. Promosi hanyalah 10% contohnya. Dia letak up to 80%. Ini adalah secara soft sell lah. Sama seperti sebelum ni juga, tuan-puan juga boleh letak contoh tuan-puan sendiri. Boleh tambah baik daripada slide ni. Kemudian hard selling vs soft selling. Okey, ini contoh hard sell copywriting. Contohlah tuan-puan boleh masukkan. Okey, promosi produk baru hari ini saja. Harga asal produk ini RM45, tapi hari ini saja untuk satu harga paling tak masuk akal. RM30 sahaja. Ya, diulangi RM30 sahaja. Kenapa perlu dapatkan hari ini? Ada yang soalan ke? Okey. Penghantaran percuma waranti 1 bulan, jimat RM15 dari harga asal dapatkan sekarang. Okey, kemudian ini contoh soft sell copywriting. Selamat pagi semua, selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda hari ini? Pagi ini saya nak kongsi. Dia lebih kepada nak mendekatkan diri dengan kita punya pelanggan. Dia macam lebih kepada bercerita lah. Dia tak direct kepada produk. Macam contoh hard selling ni dia terus direct kepada produk. Okey, habis untuk soft selling 4.3. Mengambil bahagian dan mempromosikan produk di Facebook. Dan seterusnya kita akan masuk 4.4 iaitu memulakan pemasaran online di Instagram. Yang mana yang akan cover melaksanakan langkah-langkah membina Instagram for business, memilih bahan-bahan posting yang berkesan berdasarkan unsur berikut.
teknik mengambil gambar, penggunaan caption yang menarik, penggunaan hashtag, klik video yang bersesuaian. Boleh tu tuan-puan? Saya sambung Sikit je lagi ni. Tak banyak dah, sikit je lagi. Boleh. Sebab ni lebih kepada general lah, lebih kepada general. Okey. Ini permulaan saya masukkan ni sebab menunjukkan bahawa di Instagram berapa ramai yang berapa persen, 90% of people on Instagram follow a business. Kita dah boleh switch kepada Instagram business bagi yang nak berbisnes lah. Kemudian 2/3 people survey say that Instagram enable interaction with brand. So sangat menarik lah, sangat menarik, sangat bagus untuk kita punya perniagaan lah. Dan juga 50% are more interest in a brand when they see ads for it on Instagram. Jadi 50% tertarik lah dengan brand bila mereka melihat dalam Instagram ads ataupun Instagram posting, video, reel, story, semualah termasuklah. Okey, ini sebagai cara untuk buat akaun Instagram untuk perniagaan. Saya listkan satu persatu. Mungkin ada pelajar-pelajar kita yang masih lagi tak tahu, tapi saya rasa ramai yang dah tahu. Seperti yang saya cakap tadi, secara formal mungkin dia orang tak tahu. Jadi kita boleh terangkan setiap langkah-langkah ni. Langkah-langkah macam mana kita nak mulakan untuk buat Instagram. Kemudian cara untuk switch ke Instagram, macam mana untuk switch Instagram daripada personal kepada business. Saya masukkan juga dalam slide ni. Dan ada lebih kurang 14 langkah lah, 14 langkah untuk saya masukkan dalam ni. Tuan-puan juga boleh tambahkan apa yang tuan-puan rasa boleh membantu dalam aktiviti PDP untuk cara buat Instagram ni, sebab ianya lebih kepada tutorial. Tuan-puan boleh tunjuk cara. Kemudian 7 cara guna Instagram untuk bisnes anda. Ini saja masukkan sebagai elemen tambahan lah dalam ni. Macam mana cara sebenarnya untuk guna Instagram dalam bisnes anda. Okey, selepas dah kita tukarkan ataupun kita dah create Facebook Instagram business, so kita boleh follow lah langkah-langkah ni, 7 cara guna Instagram ni. Okey, yang pertama, optimize bio anda, jadikan ia seperti business card anda. Okey, andai kata anda post sesuatu dan menarik minat orang untuk lihat post anda tadi, dan dari situ mereka mula stalker IG anda. Benda pertama yang mereka tengok adalah Instagram profile, bio anda. Jadi kita kena optimize kan, kita kena complete kan kita punya biodata kita dekat kita punya muka depan IG tu ataupun profile IG kita. Okey, benda yang patut ada pada profil anda adalah gambar profil yang profesional. Gambar founder atau model, manusia lebih suka berhubung dengan manusia. Dia sekarang ni lebih suka kepada trust lah, kepercayaan. Kita dah tak boleh nak letak gambar-gambar yang macam contoh gambar kasut saja ke. Customer kita nak kenal kita, nak mengenal kita dengan lebih mendalam, nak tahu. Sebab sekarang ni banyak penipuan berlaku, banyak scammer berlaku. Jadi dia nak tahu tentang diri kita, kita letak gambar-gambar yang sebenar lah. Kemudian masukkan juga tentang apa yang anda nak kongsikan dan description tentang bisnes anda. Kemudian yang paling penting, masukkan link website anda. Kalau tak ada, boleh masukkan link Facebook atau WhatsApp anda. Okey. Ini benda-benda yang patut ada pada profil anda. Okey, kemudian yang kedua adalah pamerkan produk anda. Instagram antara platform yang paling best untuk bermain dengan visual, gambar atau video. Jadi kita perlu lebih kreatif untuk menarik attention audiens kita. Masukkan gambar-gambar aktiviti bisnes, gambar-gambar pekerja anda tengah buat kerja, gambar-gambar event, video, demo produk, gambar testimoni, masukkan dalam kita punya page. Kemudian kita gunakan tag. Kita guna hashtag, tag orang. Antara booster untuk naikkan follower Instagram adalah dengan tag orang. Tag orang. So kita tag. Contohnya lah, kalau kita macam saya menjalankan bisnes Adidas. Jadi saya akan, bila saya buat satu posting tentang produk-produk yang baru yang dibawa masuk daripada United Kingdom, UK. Jadi saya tag kawan-kawan, rakan-rakan bisnes saya di sini. Jadi follow-follow mereka juga boleh tengok produk-produk baru yang masuk. Jadi kita punya rangkaian produk atau iklanan kita tu lebih meluas. Orang tahu bahawa produk tu sudah dibawa masuk.
Okey, kemudian yang keempat, jangan sekadar post tapi engage. Cara terbaik adalah respons setiap komen. Kita ni sebagai peniaga online ni kena aktif sikit lah. Aktif sedikit untuk kita engage dengan customer kita. Kita jangan just hanya tunggu orang like kita, tunggu orang komen dekat kita punya post. Kita kena pergi untuk pergi ke page-page orang, pergi ke page-page rakan-rakan ataupun rakan-rakan bisnes kita yang mana tengok ada komen daripada ni, kita just engage dengan mereka. Kita cuba tarik mereka untuk bersama-sama dengan kita. Dari situ barulah dia orang akan check, akan stop balik. Okey, ni siapa sebenarnya? Dan dia akan tengok kita punya profile pula. Dari situ dia akan follow kita. Okey, kemudian gunakan power of hashtag. Hashtag sangat diperlukan dalam posting di Instagram. Dengan hashtag yang betul dan relevan dengan bisnes anda, anda akan bantu tingkatkan brand anda di Instagram. Jadi ada beberapa jenis hashtag yang mungkin boleh bantu anda seperti brand hashtag, hashtag nama kontes, hashtag keyword yang general macam kasut, baju kurung, hashtag tentang spesifik produk, hashtag nama event dan hashtag yang trending. Jadi power lah hashtag ni. Tapi ada jumlah hashtag yang patut kita tahulah berapa banyak kita nak masukkan untuk bagi efektif sebenarnya penggunaan hashtag tu. Kemudian post secara konsisten. Konsisten update di Instagram sangat penting untuk jadikan brand IG anda lebih trusted. Dicadangkan anda update posting di IG sebanyak 3 kali sehari. Sama juga seperti Facebook. Kita update sebanyak 3 kali sehari, pagi, tengah hari ataupun petang dan malam lah. Kita cari time orang, macam contoh kalau di KL sebelum ni saya suka post waktu pagi, sebab pagi orang nak pergi kerja selalu sangkut dalam jam. Jadi bila dah jam, dia orang akan tengok phone. Jadi dia akan nampak lah kita punya posting. Jadi dekat situ kita engage dengan customer kita. Post lah benda-benda yang menarik di pagi hari. Janganlah post cakap pasal okey, syok lah hari ni pergi kerja tak jam. Padahal dia sangkut dalam jam. Tapi kita pula update pasal syok tak jam. Jadi dia macam tak kena lah. Jadi kita kena update posting yang boleh menarik kita punya bakal-bakal pelanggan tu. Kemudian tengah hari ataupun petang kita ambil satu slot untuk kita postkan satu posting, dan juga di malam hari masa waktu dalam pukul 8 hingga pukul 10. Itu melalui pengalaman saya lah. Sebelum ni saya jalankan perniagaan online tu. Okey, kemudian yang ketujuh adalah gunakan gambar dan video yang nampak lebih profesional. Di Instagram, visual yang menarik sangat membantu mempopularkan brand dengan cepat. Pastikan gambar dan video anda boleh tarik audiens. Caranya paling mudah, grab attention audience adalah gunakan gambar-gambar manusia yang ada emosi. Contoh macam gambar saya tunjuk dah. Tahukah anda? Okey, kemudian kita masuk kepada teknik mengambil gambar, yang mana dah masuk ke teknik mengambil gambar dalam Instagram lah. Okey. Gambar yang cantik dan menarik sangat penting dalam menjual produk di Instagram. 3 petua untuk mengambil gambar. Ini typo, nanti saya ubah. 3 petua untuk mengambil gambar seperti pro. Latar belakang, pencahayaan, komposisi image, peraturan per-3 ataupun third rule. Rule of third. Jadi kalau contoh tuan-puan lebih pakar dalam teknik-teknik mengambil gambar ni, ada lagi cara-cara yang lain tuan-puan boleh masukkan dalam slide untuk bagi pendedahan kepada pelajar. Okey, latar belakang, contoh foto dengan lebih banyak ruang latar belakang menarik lebih banyak like berbanding foto makro secara dekat. Jadi ruang latar belakang yang menarik lebih baguslah. Contoh macam sebelah ni, ruang latar belakang yang banyak. Yang ini ruang latar belakang yang sikit. So kita kena lebihkan kepada ruang latar belakang yang banyak lah. Jangan sikitkan latar belakang untuk gambar kita. Sebab untuk lebih menarik. Ini kajian dijalankan, dan nanti saya juga akan bagi link-link di akhir dalam slide ni pun juga bagi semua rujukan-rujukan, link rujukan yang saya dah buat di internet. Okey, kemudian pencahayaan gelap dan cerah. Gambar dengan cahaya yang lebih terang boleh menarik lebih 24% like. Ini fakta kajian yang dilakukan. Okey, so
orang lebih suka gambar-gambar yang lebih cerah. Jangan post gambar-gambar yang gelap, tak tahu apa, tak nampak kan. Gambar kasut dah lah, kasut berwarna hitam. Kemudian latar belakang pula hitam. Jadi apa yang customer kita nak nampak? Jadi lebihkan kepada gambar-gambar dengan cahaya yang lebih terang. Okey, kemudian peraturan ketiga, rule of third. Gambar dengan rule of third lebih menarik perhatian. Ini pun kita boleh tengok dekat phone kita bila kita nak snap gambar, kita ada kotak-kotak tu, jadi kita lebihkan kepada 1/3. Kita letakkan produk tu kepada garis-garis di sebelah kiri. Contoh macam ni, garis di sebelah kiri ni. Untuk menampakkan bahawa view-view yang lain di belakangnya. Lebih menarik lah. Okey, kemudian penggunaan caption yang menarik. Tips, trik caption. Gunakan perkataan yang menonjol, eye-catching word. Contoh macam percuma, baru, cepat. Yang lebih menonjol. Tanya soalan objektif. Tanya soalan yang mengandungi jawapan, bukan soalan subjektif. Contoh, biru atau merah lebih menarik. Warna apa yang menarik? So, yang mana yang lebih objektif, menarik adalah yang soalan objektif lah. Soalan objektif. Biru atau merah lebih menarik? Soalan dia. Bukan tanya warna apa yang lebih menarik. Membuatkan orang akan berfikir. Jadi, bila dah malas nak fikir, dia tak akan bagi jawapan. Bila kita tanya biru atau merah, dia akan terus boleh berfikir. Kita bagi dia pilihan, biru atau merah. Kemudian call to action ataupun seruan bertindak. Beri arahan kepada pengikut perkara yang perlu mereka lakukan. Petikan, gunakan petikan yang berkaitan dengan imej sebagai caption. Jika sampai ke tempatnya, mesej pada gambar akan menjadi lebih kuat dan berkesan. Okey, ini penerangan melalui penggunaan hashtag. Hashtag adalah penggunaan lambang pagar tu di depan sebarang perkataan yang dipilih, contohnya hashtag keusahawanan. Okey, ia digunakan dalam laman media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook untuk tujuan mengelaskan topik-topik tertentu agar lebih mudah dicari. Tujuan penggunaan hashtag, okey, kita boleh terangkan jugalah untuk bagi pelajar kita faham apa sebenarnya tujuan penggunaan hashtag. Hashtag memudahkan anda untuk dijumpai. Hashtag memudahkan anda untuk mencari sesuatu. Hashtag mendapat lebih banyak klik. Hashtag menjadi pautan. Hashtag boleh menggambarkan emosi atau maksud tertentu. Okey, kemudian ini adalah cara guna hashtag. Gunakan 11 hingga 20 hashtag. Jangan melebihi 30 hashtag kerana gambar anda tidak akan keluar. Jadi tips dia 11 hingga 20 hashtag saja. Maksimum 20 hashtag. Pastikan setiap iklan mempunyai semua jenis hashtag di bawah. Hashtag unik yang dibuat khusus untuk produk dan jenama. Contoh macam saya buat label, saya 3 stripe 1 cent. Orang kenal hashtag saya 3 stripe 1 cent. Ini adalah produk Adidas. Kemudian hashtag terkenal terkini yang berkaitan dengan produk anda. Macam contoh Adidas, apa jenama Adidas yang baru diperkenalkan contohnya. Dan hashtag untuk tujuan kategori. Okay, kategori apa? Kasut murah, kasut original murah contohnya. Jika anda tidak mahu kelihatan seperti hashtag spam, letakkan 4 hingga 5 hashtag untuk satu iklan dan tukar kepada yang baru selepas 30 minit. Jika anda tidak mahu kelihatan seperti hashtag spam, letakkan 4 hingga 5 hashtag untuk satu iklan dan tukarkan kepada yang baru selepas 30 minit. Boleh cubalah nanti macam mana cara yang disarankan ni. Kemudian anda juga boleh meletakkan hashtag dalam ruang komen untuk tidak menjejaskan caption iklan anda. Bagi yang rasa macam mengganggu caption dekat iklan, kita letakkan di ruang komen. Okay, ini contoh brand Aldo. Dia menggunakan 12 hashtag jenama unit terkini dan umum. Hashtag yang digunakan. Gambar mungkin kurang clear, nanti saya tambah baiklah, saya ambil gambar yang lebih clear. Kemudian contoh hashtag di bahagian komen tidak mengganggu caption. Okay, ini hashtag. Dia punya caption dekat atas, hashtag dia letak di bahagian komen. Jadi dia tak mengganggu lah caption yang dia nak tekankan. Okey, kemudian ni Advanced Style menggunakan 30 hashtag jenama mengikut aksesori tambahan lokasi terkini dan umum. Nampak macam terlalu padat. Contoh tadi dia cakap 20 hashtag, sampai 11 hingga 20 hashtag saja. Jangan melebihi 20 hashtag. Jadi kemungkinan gambar ni nanti akan hilang. Tidak akan dapat di search sebab terlebih hashtag. Okey, kemudian
format terbaik kita masuk kepada format video yang mana di Instagram kita tahu sekarang ni popular melalui stories, in-feed dan reel. Kalau ikutkan kajian, memang stories adalah paling popular lah, 43%, in-feed 24% dan reel 19%. Jadi kita boleh tunjukkanlah kepada pelajar kita macam mana cara untuk buat video yang terbaik. Saya pun taklah pakar sangat nak buat video ni, tapi kita gunakan media sosial yang ada, kita gunakan aplikasi macam YouTube. Okay, ini contohlah, contoh-contoh video yang boleh ditunjukkan kepada pelajar kita lah. Saya adalah masukkan dalam contoh-contoh, nanti tuan boleh tengoklah 13 minit video ni sebagai aktiviti untuk bagi tidak kelas kita berjalan dengan menarik lah. So cara-cara mengambil video. Okey, tu salah satu contoh lah macam mana video, ada cara untuk kita buat video di story. Dan kita sebenarnya boleh menggunakan Canva untuk dapatkan template-template untuk kita post IG stories ataupun reel. Dia memang dah setkan format untuk, sebab setiap video memang memerlukan format yang tersendiri untuk bagi kita nampak full kita punya video tu. Jadi kita boleh gunakan aplikasi Canva lah untuk kita tunjukkan kepada pelajar kita. Okey, ini konten IG Reel untuk business. Saya juga ada masukkan. Jadi tuan-puan boleh juga tambah baik. Apa yang mana? Hello beautiful people, nama saya adalah Muhammad Nur dan untuk video kali ini saya nak share dengan korang something yang menarik, iaitu cara guna Instagram Reels untuk bisnes korang. Sebagai business owner, korang mesti dah tahu yang sekarang ni video content ataupun video marketing sangat-sangat powerful untuk kembangkan korang punya bisnes secara dalam talian dan secara percuma. Tapi macam mana kalau korang sendiri tak suka buat video dan buat video tu orang rasa sesuatu yang leceh, yang rumit, jangan risau sebab sekarang ni kita dekat Malaysia dah ada Instagram Reels, IG Reels adalah feature baru yang menjadikan pembuatan video lebih mudah, lebih fun dan lebih simple, lebih menyeronokkan. Dan untuk video hari ni memang Rina nak share dengan korang, nak bagi korang idea macam mana korang nak gunakan Instagram Reels untuk korang punya business. Dan kenapa korang Instagram Reels? According to Instagram, IG Reels. Okey. Itu sebagai contoh lah, tuan-puan boleh rujuklah banyak lagi video-video, konten-konten yang telah dibuat sebagai rujukan kita lah untuk kita sampaikan kepada pelajar yang boleh juga buat research sendiri. Dan ini adalah IG video size guide, ada juga video YouTube, saya sertakan link di sini untuk contoh kalau untuk post berapa dia punya resolution ataupun size dia. Dan kemudian itu saja tentang penerangan untuk satu topik. Itu saja penerangan untuk satu topik dan seterusnya adalah untuk 4.5 iaitu kita punya pilihan berterusan lah, PB ataupun mengambil bahagian dalam simulasi perniagaan online secara berkesan. Yang mana dalam ni kita perlu untuk menerangkan pelajar kita macam mana kita nak mengenal pasti produk yang sesuai untuk dijual, memilih sekurang-kurangnya satu produk yang boleh dijual, mengambil bahagian dalam simulasi jualan online. Sebenarnya produk-produk kita dah buat pada simulasi campuran pemasaran. Pelajar kita dah ada produk masa kita jalankan pada topik yang ketiga tadi, pemasaran secara offline. So tak susah lah untuk kita nak kenal pasti produk-produk. Jadi kita just teruskan untuk topik yang keempat ni. Pelajar boleh mengenal pasti produk yang sesuai untuk dipasarkan atau dijual semasa sesi simulasi dilaksanakan. Senarai cadangan produk boleh disediakan dan dibincangkan dalam kumpulan yang telah dibentuk. Pelajar boleh menggunakan produk telah digunakan untuk simulasi offline. Okay, kemudian aktiviti simulasi perniagaan online dilaksanakan melalui platform Facebook dan Instagram. Jadi kita guide lah mereka macam mana tadi kita dah tunjukkan cara-cara
step by step, Facebook, Instagram, cara buat, cara bina, cara storytelling, macam mana untuk bercerita. Tu dia orang boleh jalankan simulasi perniagaan melalui platform Facebook dan Instagram. Kemudian pelajar boleh merancang untuk pelaksanaan simulasi tersebut. Pelajar boleh mengekalkan pasukan untuk menjalankan perniagaan mengikut kesesuaian bilangan pelajar di dalam kelas. Setiap pasukan perlu menubuhkan perniagaan dengan memilih nama perniagaan dan jenis perniagaan yang mahu dijalankan. Pelajar perlu membina Facebook dan IG, page perniagaan mengikut elemen-elemen berikut: Google Trend, Canva, gambar, hashtag dan video. Okey, kemudian dalam persediaan awal, pelajar boleh membuat persediaan untuk contoh menyediakan modal awal jika ingin cuba dalam Facebook Ads. Jika tidak, tak perlu menyediakan modal untuk promosi. Kemudian untuk menyediakan bahan promosi, menyediakan platform online seperti Facebook dan Instagram. Dan kemudian yang kedua adalah pelaksanaan simulasi aktiviti jualan dan promosi dilaksanakan merekod transaksi simulasi, belian, jualan untung rugi sama juga seperti simulasi offline. Kemudian boleh screenshot gambar ataupun video, ambil video diambil sebagai bukti pelaksanaan. Kemudian selepas simulasi, pelajar perlu menyediakan laporan aktiviti simulasi. Dokumen transaksi perniagaan perlu disimpan dan disertakan untuk kegunaan pelaporan. Okey, kemudian ini adalah kriteria penilaian yang diambil daripada rubrik yang telah disediakan. Okey, kriteria yang pertama adalah minda ingin tahu sebanyak 10%, minda keusahanan 20%, kemahiran keusahanan 65% dan juga etika dan profesionalism 5%. Jadi saya rasa itu saja Encik Adib. Tuan-puan, saya harap tuan-puan clear lah untuk penerangan melalui perniagaan online. Mungkin ada apa-apa cadangan daripada tuan-puan, cadangan penambahbaikan yang boleh saya masukkan dalam slide ini untuk sama-sama kita tambah baik slide yang saya jalankan ni. Saya buka kepada cadangan lah. Okay, ini rujukan yang saya bagi sekali dalam slide. Tuan-puan boleh rujuk semua rujukan ni, boleh tengok balik apa yang konten dalam slide ni saya ambil daripada website inilah. Baik, terima kasih.